Apakah tujuan Allah ciptakan kita? Allah ciptakan saya, Allah ciptakan tuan-tuan, puan-puan, Allah ciptakan anak-anak sekalian. Apa tujuan? Kalaulah kita buat kerusi, tujuannya untuk duduk, betul kan? Untuk duduk, manfaat dia untuk duduk. Bayangkan kalau kerusi ni kita buat untuk tempat jemur kain, kan? Fungsi dia untuk duduk, tapi kita buat tempat jemur kain. Dia akan, bila dia berlawanan dengan tujuan dia diciptakan, dia akan cepat rosak. Sebab bila jemur kain duduk bawah panas, kemudian nak jemur kain pun tak banyak ruang, satu sini, satu sini, satu sini, dah tak banyak ruang, mungkin dia akan cepat rosak. Okey, bila kita manfaatkan betul tujuan penggunaan kerusi, maka ia akan berfungsi dan ia akan memberi manfaat. Dia akan mencapai tujuan dia. Okey, sama juga bila kita ciptakan meja untuk letak barang, kan? Tiba-tiba meja ni kita buat untuk apa? Untuk tidur. Okey, bila kita buat untuk tempat tidur, dia tinggi, boleh membuatkan kita tidur pun jatuh dan sebagainya. Dia kecil, kemudian mungkin lebih cepat rosak sebab dia tak boleh menampung berat badan kita. Jadi dia sesuai untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi semua sesuatu yang kita ciptakan ada tujuan dia. Jadi apa yang menjadi tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita? Dan Allah menjawabnya di dalam Al-Quran. Okey, kita rujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas Allah sebutkan di sini, sesungguhnya, dan ingatlah, wa ma, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Jadi dalam ayat ini jelas Allah menyebutkan tentang tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan memperhambakan diri kepadaku. Jadi selama mana kita mematuhi ataupun mengikut tujuan Allah ciptakan kita, maka alhamdulillah, insya-Allah, manfaat, barakah ataupun apakah tujuan yang Allah tujuan Allah ciptakan kita itu akan tercapai. Tapi jika kita berlawanan dengan tujuan yang Allah ciptakan, iaitu tujuan apa tadi? Jelas dalam firman ini, untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Jika kita berlawan dengan tujuan Allah ciptakan kita, maka akan berlakulah kerosakan pada diri kita, akan berlakulah kerosakan dalam hidup kita. Maka hidup kita tak tenang, hidup kita serabut, hidup kita tak tentu arah, sebab kita lari daripada tujuan Tuhan yang menciptakan kita, iaitu Allah. Sebab itu balik-balik apa yang kita buat, tuan-tuan puan-puan sekalian, mesti dengan kena ikat. Kita buat kerana Allah. Dan ini juga perintah Allah. InsyaAllah kita akan cuba guide bagaimana dalam perkara-perkara umum, kan, perkara-perkara harian kita nak ikat itu adalah sebagai satu ibadah dalam kita mencapai tujuan ataupun misi, visi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Okey, sekarang kita tengok kejaya apa jua bentuknya, selagi mana ianya halal, maka ia adalah ibadah apabila diniatkan semata-mata kerana Allah dengan penuh keikhlasan dan pengharapan daripadanya. Okey, kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak ciptakan kita, cuba kita lihat apakah persoalan yang berlaku di sini oleh para malaikat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah berfirman, yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada siapa? Kepada para malaikat. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimasukkan di sini adalah manusia. Aku ingin menjadikan manusia di muka bumi. Lalu mereka berkata, qalu, siapa yang berkata? Iaitu para malaikat ni berkata kepada Allah. Qalu, mereka yang ni para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Mengapa engkau, yakni ya Allah, engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan yang menumpahkan darah?
padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini di antara dialog ataupun percakapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikat. Ketika Allah menyebut di khalayak malaikat, sesungguhnya inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah pada muka bumi, iaitu manusia yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Lalu para malaikat bertanya, qalu attaj'alu fiha, adakah engkau ya Allah ingin menjadikan padanya, iaitu pada muka bumi itu, may yufsidu fiha, yang akan merosakkan muka bumi itu sendiri, yang akan merosakkan bumi, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah di muka bumi. Subhanallah, ayat ini tuan-tuan puan-puan sekalian, para alim ulama membahaskan, para alim ulama mufassirin, ahli tafsir, mereka berbahas, menerangkan tentang ayat ini. Antara persoalan yang timbul, bagaimana para malaikat ini tahu tentang manusia ni akan melakukan kerosakan dan manusia ni akan saling membunuh. Masya Allah. Lalu para ulama dari pelbagai tafsir lah, bila saya rujuk, subhanallah, menggambarkan bahawasanya Allah telah pun memberitahu keadaan manusia. Manusia ni diberikan nafsu, tak seperti mana para malaikat tak ada nafsu. Manusia ni diuji pula dengan keindahan dunia. Manusia sanggup membunuh untuk dunia, sanggup rakus, merosakkan muka bumi untuk tujuan dunia. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, perkara ni memang macam agak sensitif, tapi kita perlu sebut dan kita perlu terima hakikat bahawasanya banjir besar yang berlaku sekarang adalah kerana kerosakan tangan-tangan manusia. Kalau kita lihat purata hujan, tak beza sangat dengan tahun lepas, ataupun 2 tahun lepas, atau 10 tahun lepas, ataupun 20 tahun yang lepas. Bukanlah kerana taburan hujan yang terlampau banyak, yang lebih berkali ganda daripada yang lepas, tidak. Tetapi antara sebab utama adalah berlakunya kerosakan muka bumi kerana tangan-tangan manusia. Ini disebutkan dalam firman Allah sendiri. Yang akan merosakkan muka bumi adalah kerana kerakusan tangan-tangan manusia. Allahu Akbar. Dan jika kita lihat beberapa kawasan banjir besar yang berlaku, terutamanya di Pahang, ada beberapa kawasan yang dipanggil banjir termenung. Air hujan yang melimpah, tidak ada tempat untuk mengalir. Dia bertakung. Kalau turun pun dalam satu hari sangat sedikit. Bila bertakung, di situ ada beberapa faktor. Air tak boleh mengalir, wallahualam, dari sudut pembangunan dan sebagainya, wallahualam. Namun yang paling pasti adalah semakin banyak hutan yang digondolkan. Sebagai banyak hutan yang digondolkan. Jika dilihat daripada pandangan helikopter, maksudnya daripada atas, terlalu banyak hutan simpanan, hutan-hutan wallahualam yang telah ditarah, bukit yang telah pun ditarah, pokok-pokok. Kita tahu apabila hujan turun, sebenarnya pokok peranannya adalah untuk menyerap hujan. Bila pokok ada akar, itulah yang akan menyerap hujan turun. Tapi apabila digondolkan, Masya Allah, air hujan turun, dia akan terus menuju ke sungai, menyebabkan air sungai naik mendadak. Air sungai tidak boleh dikawal. Allahu Akbar. Tapi jika banyak lagi kawasan tadahan, apa kata kawasan tadah? Hutan-hutan yang masih mempunyai pokok-pokok, maka bila air hujan turun, dia terus dapat menyerap dengan baik melalui bumi, melalui alam, melalui tanah. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya sendiri menyaksikan dengan mata kepala berapa banyak buah rumah yang hilang terus daripada banjir. Saya sendiri sertai misi banjir, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau ada satu kawasan, lebih daripada 100 buah rumah yang hilang terus. Allahu Akbar. Maksudnya air sungai yang naik, dan kawasan yang tak jauh daripada sungai naik air lebih kurang 8 meter. Bahkan ada rumah 2 tingkat yang bukan rendah, yang tinggi sampai kepada atap. Kita tak boleh bayangkan bagaimana cepatnya air berkumpul dan air sungai itu naik sampai 8 meter. Dan ada yang lebih. Itu sangat tinggi. 1 meter dah lebih kurang macam ni kan. 2 meter je ni. Maksudnya sangat tinggi air yang naik. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ini memang disebutkan dalam firman Allah, berlakunya kerosakan muka bumi di atas kerana ketamakan, kerasukan manusia. Kita tahu memang ada banyak keuntungan hasil daripada potong pokok-pokok. Ada banyak keuntungan hasil daripada digondolkan bukit-bukit. Dan dalam Al-Quran disebut bukit bukau, gunung ganang adalah pasak bumi.
Jika makin banyak bukit bukau ditarah, maka tidak mustahil Malaysia walaupun bukan dalam lingkaran gempa bumi boleh berlaku gempa bumi. Sebab apa? Pasak tu iaitu paku bumi, iaitu bukit bukau ni semakin ditarah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita tengok batu kan, kita tengok paku. Paku ni lagi panjang paku, lagi besar dia punya kepala. Biasanya begitu. Kalau paku tu pendek, kepala pun kecil. Dan kalau kita paku kan, paku-paku yang bahagian pasak tu dah masuk ke dalam. Jadi bahagian kepala tu dia kecil saja. Kecil je kita nampak, tapi dia punya panjang tu ada di dalam. Yang menguatkan tu bahagian dalam tu. Walaupun bahagian dalam tu panjang lah macam mana tuan-tuan puan-puan, tapi kalau bahagian kepala paku tu kita toreh, dia tetap akan terjabut juga. Faham kan maksud saya? Jadi bayangkan ya, umpamanya begitulah, iceberg pun sama sikap dia. Iceberg bahagian atas nampak macam besar, tapi sebenarnya bahagian bawah lagi besar. Kalau kita tengok sesuatu gunung ataupun bukit, nampak tinggi bukit, gunung, sebenarnya pasak tu lagi dalam di bawah. Dia lagi besar memasak ke kerak bumi. Lagi tinggi gunung ataupun bukit tu, lagi dalam pasak tu. Namun bahagian atas ni ditarah. Walaupun dalam itu panjang, tapi kerana dah tak ada bahagian atas, dia boleh menggegarkan bumi. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, macam-macam lah kisah kan Ustazah. Suami saya sebenarnya dia chemical engineering dalam bidang environment, dalam bidang alam sekitar. Jadi saya selalu juga dengar ceramah, bukan ceramah lah, perkongsian ilmu daripada dia berkenaan dengan alam sekitar. Dan orang-orang yang dalam bidang alam sekitar ni memang dia tahu, dia dapat maklumat, dan dia pun dia research dan sebagainya tentang hakikat kerosakan demi kerosakan yang tidak mampu dikawal oleh kerakusan manusia dan kesannya kepada ekosistem alam, tak stabil, hujan, banjir, macam-macam lah. Allahu Akbar. Okey, kita kembali semula. Tajuk kita lain ya. Nanti tiba Ustazah masuk bab sains sikit. Tapi saya memang suka membaca. Saya suka ambil tahu berkenaan dengan hal tu. Kalau nak kupas panjang kan nanti saya takut saya silap juga. Okey. Jadi di sini nampak kan apa jawapan Allah kepada para malaikat yang bertanya. Lalu Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allahu Akbar.